Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Sebutlah wahai Muhammad, beritakanlah pada umat kamu tersebut, qul hal nunabbi'ukum, bagi tahulah pada mereka bahawa ada di kalangan manusia ini, apabila mati saja dan dibaringkan jenazahnya dalam kubur, dia pandang kiri dan kanannya, atas dan bawahnya, kosong amalannya menghadap depan Allah. Alladzina dhalla sa'yuhum, dipuncakan dianya telah membiarkan diri dia sesat sepanjang dia hidup di atas dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka buat amalan tapi mereka menyangka amalan mereka diterima di sisi Allah. Rupa-rupanya amalan itu tidak diterima di sisi Allah. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka ini orang-orang yang tak percaya terhadap pertemuan dengan Allah, kufur terhadap ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, yang menyebabkan seluruh amalan-amalannya hancur lebur. Fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna, yang akhirnya amalan-amalannya tidak ditimbang langsung di padang mahsyar Allah, yang dia terhumban terus ke dalam api neraka Allah. Surah Al-Kahfi ayat 103 hingga ayat 106. Yang dihormati imam, pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya saya pohon kemaafan kerana kedatangan mengejut, saya rasa demikian, di masjid ini, dan ramai di kalangan kita pun tak perasan. Rupanya malam ni datang ke masjid ini, memang sebenarnya Allah jodohkan di sini dipanggil. Sepatutnya malam ni saya di masjid di Pulau Pinang, di Bayan Lepas. Tapi pada semalam saya terima dihantar surat pada masjid tersebut oleh Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, mengarahkan supaya dibatalkan kuliah saya, dan menyebabkan akhirnya jodoh di tempat ini. Oleh kerana sahabat-sahabat kata di tempat inilah yang sesuai untuk saya datang. Walaupun semalam saya berada di masjid di Jitra, tapi malam ini Allah memang tulis rupa-rupanya untuk saya datang di tempat masjid yang kali pertama saya kerap dah tengok masjid ini, tapi kali pertama dah saya sampai di tempat ini. Mudah-mudahan yang hadir malam ini di kalangan ahli syurga Allah SWT, dan Allah pilih kita di kalangan orang yang diterima amalan kita.
dalam kita melaksanakan tugasan harian dalam hidup kita ini. Tuan-tuan, ayat yang saya baca tadi daripada surah Al-Kahfi, yang di hujung saja dalam ayat tersebut Allah cerita sekelompok manusia bila masuk dalam kubur. Bila kita mati, tiba-tiba kita mati saja, kemudian orang yang masuk dalam kubur ini ada berbagai-bagai PL yang kita akan bertemu. Hidup kita ni, kita jangan ingat kita hidup kekal di atas dunia, tidak. Saya mati, tuan-tuan akan mati. Depan kita ni ada kematian dipanggil. Kenapa Allah buat mati dalam hidup kita? Kerana Allah nak balas. Hari kematian ni hari pembalasan, Yaumul Qiyamah, hari yang Allah jadikan kiamat dalam hidup kita. Saya akan bertemu dengan hari kiamat. Tuan-tuan akan bertemu dengan hari kiamat. Kiamat ni ada dua. Satu kiamat besar, satu lagi kiamat kecil dalam hidup kita ini. Kiamat besar, Allah tutup alam ini. Yang ni jelas, kita pun belajar banyak kali cerita tentang hari kiamat. Satu lagi kiamat kecil. Kiamat kecil ni terjadi pada setiap orang. Saya sendiri terjadi, tuan-tuan akan terjadi. Dia panggil hari kiamat. Bila mati saja, Allah tutup kepada kita ni semua amalan-amalan kita. Di waktu mana kita mula masuk dalam kubur, kita jangan ingat jadi sama juga kita di atas dunia. Tidak. Bila kita masuk saja dalam kubur, Allah jadikan pada kita ni berbeza-beza keadaan. Tak ada orang yang jadi sama, tak ada. Kecuali dia di dalam kelompok, 3 kelompok saja. Bila kita mati, masuk dalam kubur, 3 kelompok ni akan terjadi. Kelompok yang pertama dipanggil kelompok orang mukmin. Orang mukmin, mudah-mudahan kita lah, insya-Allah. Bila kita mati, kita jadi mukmin. Ni kelompok yang Allah minta sangat kita pertahankan menjadi kelompok ini. Masuk dalam kubur, bila ditanya soalan man rabbuka wa man nabiyyuka wa man dinuka, tanya soalan itu, kita boleh jawab, insya-Allah, mudah-mudahan jawab dengan jawapan yang tegas. Mulut kita akan jawab terus, Allahu Rabbi, Muhammad Nabiyyi, Al-Ka'bah Kiblati. Kita boleh jawab ni berdasar pada jawapan amalan kita di atas dunia. Soalan ni dah bocor lama dah dia panggil. Soalan bocor yang Rasulullah dah cerita dah. Bila masuk saja dalam kubur, kamu akan ditanya soalan ini. Man rabbuka wa man nabiyyuka. Ada orang ditanya satu soalan je. Ada orang ditanya 10 soalan. Ada orang yang tanya 70 hari belum berakhir lagi. Ada yang ditanya 70 tahun tak habis-habis lagi. Start daripada hari pertama, dia masuk dalam kubur sampailah dia selesai sesi soal jawab. Orang mukmin bila kena tanya, dia jawab, lapang terus kubur dia. Kubur ni akan jadi lapang pada kita. Seluas mana kubur kita? Seluas, Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, lebih 70 hasta. 70 hasta ni lebih kurang 240 kaki. 240 kaki. Kubur kita ni berubah menjadi hijau yang cantik. Kemudian tumbuh rumput-rumput yang warna hijau. Bau ni bau wangi semerbak, bauan raihan, disebut demikian. Bila berubah kubur kita ni, jenazah kita ni diheret. Jenazah kita ni mula diheret, disandar di dinding kubur. Bila disandar di dinding kubur, tubuh badan kita ni melurukkan kapan turun. Malaikat datang tanya, wahai hamba Allah, nak hidup lagi tak di atas dunia? Nak hidup balik tak atas dunia? Rasulullah cerita orang mukmin semua jawab tak nak. Tak ada seorang pun orang mukmin jawab dia nak hidup balik. Tak nak. Semua jawab tak nak. Bila malaikat tanya nak hidup balik tak? Tak nak malaikat. Kenapa tak nak? Sakit mati tadi terbau-bau sampai dalam lubang kubur. Sakit mati sakarat. Yang ini kita boleh belajar lah dalam kitab-kitab yang lain. Nanti
jemaah-jemaah belajar suasana yang disebut dengan sakarat. Kemudian bila tanya lagi, kenapa kamu tak nak? Dia jawab, Allah dah tunjuk dah tempat kami dalam syurga. Mati ini menjadi rehat daripada kepenatan sepanjang hidup di atas dunia. Hidup atas dunia ni kan kita buat benda yang disuruh oleh Allah, kita penat. Kita buat benda yang disuruh oleh Allah. Mana yang tak penat? Sembahyang penat, puasa penat, zakat penat. Ni dengan kuliah ni pun penat ni. Lalu pula tabung derma lagi penat ni. Di kalangan kita penat. Orang kita nak bangun tahajud malam penat. Carilah satu kehidupan yang tak penat sepanjang kita buat ibadah pada Allah. Tak ada. Semua penat. Kenapa penat? Bila kita mati, kita mula rehat. Orang mukmin dia akan jadi macam. Dia mula rehat daripada kepenatan hidup. Sebab tu kita diajar supaya bertahan. Walaupun penat macam mana sekalipun, jangan kita mengeluh dalam kita mentaati perintah Allah. Jangan kita rasa ralat dalam hidup kita kerana kita taat pada Allah. Jangan. Kerana sekejap lagi bila kita mati, kita mula rehat. Waktu mana rehat tu, lapang diri kita. Kita rasa nikmat yang teramat sangat. Sampai bila mereka tanya nak hidup balik tak atas dunia? Tak nak dah mereka. Semua jawab tak nak dah mereka. Kenapa tak nak hidup? Kerana mula berehat daripada penatnya yang disebut dengan kita mentaati perintah Allah di atas dunia. Yang kata nak hidup balik, dalam hadis Rasulullah cerita, satu kelompok je, orang mati syahid. Orang mati syahid, bila ditanya pada dia, nak hidup balik tak? Nak, dia jawab, nak. Kenapa nak? Tak sakit waktu mana mati sebelum. Waktu mana peluru menembusi jasad dia, dia tak rasa sakit. Tak rasa pun waktu mana dia kena tikam, waktu mana kepala dia terpenggal daripada jasad dia, dia tak terasa langsung sakarat. Ini kelebihan orang mati syahid kan. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, manakala kita ni termasuk Nabi, termasuk ni semua melalui sakarat. Di dalam hadis Rasulullah cerita ni kan, bila kena sakarat, ditanya dalam kubur, nak hidup balik? Tak nak dah, cukup dah. Dunia ni untuk menjadikan kita ni medan ujian, medan latihan untuk kita berjalan menuju ke akhirat Allah. Ni kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, bila masuk saja dalam kubur, junam terus ke dalam kawah neraka Allah SWT. Ni kumpulan yang kedua. Tak ada apa-apa dah. Kubur tu kawah kepada kawah neraka. Ni kumpulan kedua, orang kafir. Orang kafir ni bila dia masuk kubur, menjadikan diri dia satu benda yang dahsyat yang dilalui dalam hidup dia. Kerana sepanjang dia hidup atas dunia menjadi syurga. Hidup atas dunia ni orang kafir ni syurga. Syurga dalam hidup dia. Dia nak makan biawak, dia nak makan babi, dia nak makan yang disebut dengan arak, dia nak minum apa benda saja dalam hidup dia boleh buat. Orang kafir dalam hidup dia. Kenapa? Ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatul lil kafir. Rasulullah gambarkan demikian. Dunia ni penjaga bagi orang mukmin dan dia menjadi syurga bagi orang kafir. Satu, kita jangan peliklah dengan kekufuran orang. Tiba-tiba dia kufur, dia lawan perintah Allah, tiba-tiba dia banyak nikmat. Kita jadi heran, kenapa dia ni panjang sangat umur tak mati-mati misalnya. Kenapa orang kafir ni tak sama dengan kita? Orang kafir ni dia tak sembahyang tapi umur besar. Dia tak sembahyang, dia tak tutup aurat, tapi hidup dia nampak ada je rezeki-rezeki yang diberi dalam hidup ni. Kenapa kita dalam hidup kita ni sembahyang lagi, sunat duha lagi, tahajud malam lagi, kemudian berjuang, tapi tak sekaya mereka? Kita tanya demikian. Jawabnya, bukan kaya di dunia menjadi ukuran, tetapi kaya bila kita mati nanti, masuk dalam kubur. Bila masuk kubur, sama ada roh kita ni lonjak naik ke atas, ataupun roh kita ni junam ke bawah. Junam ke bawah ni yang na'udzubillah min dzalik dipanggil kekufuran. Tapi ada satu kelompok lagi. Kelompok lagi ni, yang menjadi perbincangan panjang para alim ulama. Bila masuk saja dalam kubur,
kelompok yang satu lagi ni masuk dalam kubur, tiba-tiba bila malaikat mula berdiri depan muka dia sebut terus pada malaikat, qala rabbirji'un, malaikat tolonglah bagi peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Yang ni yang saya harap tak ada seorang pun Masjid Nurul Islam ini, orang masjid yang di atas Masjid Nurul Islam ini sebut kalimah ni sekejap lagi dalam kubur. Jangan ada di kalangan kita sebut bila masuk kubur sebentar lagi, tiba-tiba mulut masing-masing ulang, qala rabbirji'un, malaikat tolong bagi tahu pada Allah sekejap, aku nak hidup balik atas dunia. Kenapa nak hidup balik? Kenapa nak hidup balik? Ni dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ke-100. Para hadiskan boleh rujuk dalam ayat ni. Allah cerita sekelompok manusia bila masuk saja dalam kubur, mulut dia terulang sebut, qala rabbirji'un, malaikat tolonglah bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Kenapa kita nak hidup balik? Dia pun jawab pada malaikat. Dia sebut, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Maknanya dia ni orang Islam. Kalau dia tidak Islam, takkan dia tahu amalan salih. Macam mana dia boleh tahu ada amalan salih? Yang bila masuk dalam kubur, tiba-tiba dia ulang sebut, qala rabbirji'un, malaikat tolonglah, malaikat bagi tahu pada Allah, saya nak hidup kembali. Kalau saya boleh hidup balik, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan saat ini kamu sedang melalui barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Cuma alim ulama tanya, orang yang nak hidup balik ni siapa? Yang sampai beria sangat nak hidup balik. Padahal dah mati kan? Orang Islam mana nak hidup balik? Bila dah masuk dalam kubur, tak ada seorang pun bila mereka tanya nak hidup balik, tak nak dah, tak nak hidup dah. Tiba-tiba ada yang nak hidup balik. Ulama sebut berdasar dalam Al-Quran Karim, ada 3 golongan manusia yang mati yang nak hidup balik. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97, Allah cerita kumpulan yang pertama. Kalau boleh saya ringkaskan malam ni sikit. Kumpulan yang pertama ni, bila dia masuk dalam kubur, Allah cerita, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Orang yang buat khianat pada dirinya sendiri. Ada di kalangan kita ni mati di saat mana dia sedang buat zalim pada diri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Kita kata biasa kita dengar orang yang buat zalim pada orang lain. Tapi dalam ayat Quran banyak sangat Allah cerita tentang ini, orang yang buat zalim pada diri sendiri, buat khianat pada diri sendiri. Kita tak perasan kita buat khianat pada diri kita sendiri. Macam mana kita buat khianat pada diri sendiri? Orang yang dengar azan, dia tak datang semayang berjemaah. Orang ni kalau dia mati, zalim pada diri sendiri. Dia dengar tak dengar azan? Dengar. Tiba-tiba kenapa dia tak datang semayang berjemaah? Alasan apa dia tak datang? Dia tak boleh jawab, padan muka tu imam aku tak datang. Dia tak boleh jawab demikian. Dia kena jawab, padan muka aku kerana aku sendiri tak datang. Dalam hidup kita tak boleh kita sebut, tengok tu, saya tak datang, nasib baik saya tak datang. Padan muka tu imam, padan muka ustaz, padan muka. Dia sebut demikian, tak boleh. Dia kena sebut, padan mukaku kerana aku tak ambil kesempatan dan peluang yang Allah bagi untuk dia. Yang ni zalim. Siapa yang zalim? Orang yang ada peluang, tiba-tiba dia tak ambil peluang untuk mentaati perintah. Ini zalim.
Bahkan yang teruk lagi, dia ambil peluang untuk lawan perintah Allah. Dia ada peluang. Tiba-tiba peluang yang Allah bagi pada diri dia, dia sia-siakan begitu saja. Siapa yang zalim? Kita, kebanyakan kita. Allah bagi peluang tak mati kan. Dalam COVID baru ni, yang mati 36,000 nyawa manusia yang mati. Dalam jumlah yang mati itu, nama kita tak tersenarai. Kalaulah nama kita tersenarai, malam ni di antara malam-malam yang sayu dalam kubur. Mesti kita ni sedang sedih. Malam ni, Allah aku, kenapa dah aku dulu? Kenapa dah aku tak buat dahulu? Mesti kita akan rasa demikian. Tapi saat mana Allah bagi peluang untuk kita lakukan sesuatu yang patut kita lakukan, tiba-tiba kita kembali balik pada PL yang lama, buat lagi perangai yang sama dalam hidup kita, balik semula pada asal. Allah dah tegur dah dengan datangnya COVID, teguran yang paling kasar yang Allah jadikan pada kita. Sebelum daripada ni, Allah tegur kita kapal terbang hilang, orang kita masih lagi dalam keadaan tenang-tenang. Orang kita Allah jadikan dengan jerebu, Allah jadikan tsunami mati di Kuala Muda, di tempat kita. Kemudian berlaku yang disebut dengan tanah runtuh, banjir. Allah jadikan berbagai-bagai cara nak tegur dalam hidup kita bahawa aku ni Tuhan kamu. Kamu jangan sembarangan dengan aku. Kamu jangan ikut syaitan. Sepanjang kamu hidup, jangan ikut syaitan. Tapi wa anibuduni, Allah ajar. Tapi kamu kena jadi hamba aku. Hadza siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus yang aku sediakan. Aku sebut syaitan jahat, kamu tak faham. Kamu ikut juga syaitan dalam hidup kamu. Tahu dah syaitan itu jahat, tapi kamu ikut juga. Jadi kalangan kita kan, syaitan pujuk rayu kita. Kita kata tak nampak Ustaz. Syaitan mana nampak? Allah jadikan COVID. COVID tak nampak juga. COVID tak nampak. Bila COVID tak nampak, orang kita jadi takut dengan COVID. Takut dengan COVID. Ya, tak ada masalah takut dengan COVID. Pakai face mask. Dulu semayang jarak-jarak, sampai masjid pun kena tutup di kalangan kita. Kerana beliau takut syaitan menjahat yang disebut dengan COVID. COVID ni bahaya. Nak bersentuh pun tak boleh. Nak salam pun tak boleh. Kena basuh sepanjang masa tangan di waktu tersebut. Jahat COVID, mati je kita. Jahat syaitan, masuk neraka kita. Syaitan tak nampak juga. Syaitan tak nampak. Kenapa tak jawab? Ada di kalangan kita tulis signboard besar-besar, jarakkan diri daripada syaitan. Ikuti SOP, jarakkan diri dengan syaitan. Orang kita tak peduli. Tapi sebut saja COVID, faham terus kita. Nampak terus. Walaupun benda makhluk tersebut tak nampak. Jahat syaitan, Allah jadikan kamu jangan ikut syaitan. Bila aku bolehkan kamu kembali balik pada asal, kamu jangan jadi orang yang zalim. Jangan buat kejam pada diri kamu sendiri. Siapa yang zalim pada diri sendiri? Saya nak sebut contoh-contoh lah. Orang yang tak boleh baca Quran. Saya sebut contoh yang mudah. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur sekejap lagi, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya, cuba try mati tadi. Nak tahu lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur je mereka tanya terus. Quran boleh baca? Quran boleh baca? Tak boleh jawab. Tengah-nganga tak boleh jawab. Bunyi ni lekat. Tak digerak. Nak jawab. Mereka tanya, Quran boleh baca? Tak boleh. Kamu buat apa dia di atas dunia? Kamu buat apa di atas dunia? Sampai Quran tak boleh baca. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca. Sampai orang left group, kerana kamu ada dalam WhatsApp tu semua. Nak sebutnya kamu ni perangai. Quran tak boleh baca. Zalim pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri siapa? Orang yang buat kejam pada diri sendiri. Ramai lagi orang yang tak tutup aurat, orang yang tak semayang, orang lawan syariat. Ini orang zalim. Bila dimasuk dalam kubur, mereka tanya, qalu fima kuntum?
kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati macam ni? Mati dalam keadaan tak semayang, mati dalam keadaan tak tutup aurat, mati dalam keadaan tak kenal alim ulama, tak duduk pun dengan alim ulama. Tanya pada dia, kamu belajar tafsir dengan siapa? Panjang kamu hidup atas dunia, kamu belajar hadis dengan siapa? Guru kamu nama apa dia? Tak boleh jawab. Jawab Google je, ya Allah. Sepanjang hidup Google je. Ada masalah je, tanya pada Google. Ada masalah je, tanya pada Yahoo. Dia sebut demikian. Malaikat kuang kat Belantan, Yahoo welcome dalam kubur. Kenapa? Tak kenal alim ulama. Yang lebih dahsyat lagi, lawan alim ulama. Kata macam-macam gaya pada para alim ulama. Ini nak sebutnya orang zalim. Bila masuk dalam kubur, mereka tanya, qalu fima kuntum? Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, Allah rakam mulut orang yang dalam kubur ni. Dia jawab pada mereka, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami orang yang lemah di atas dunia dahulu. Tak sempat malaikat. Hidup ni berkejaran saja. Hidup atas dunia ni kejar sampai lelah dalam hidup. Mustad'afina fil ard. Kami orang lemah di atas dunia. Malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah Allah telah jadikan bumi ini luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tidak berhijrah sepanjang kamu hidup di atas dunia? Mengapa kamu tak berubah? Umur kamu tu semakin bertambah. Ini masuk dalam bulan Muharram dan masuk bulan 1 dalam kalender Islam. Umur kamu berapa dah sekarang? Ada orang jawab, baru 64 tahun Ustaz. Tak pakcik tak. Pakcik bukan 64 tahun. Umur pakcik mengikut kalender Islam dah 67 tahun. 3 tahun tertinggal. 3 tahun tertinggal. Maknanya apa dia? Bila-bila masa saja nak mati dah kita. Bila-bila masa dah kita nak menghadap depan Allah. Kerana umur umat Nabi Muhammad ini, Rasulullah sebut, a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Bila dia tak boleh jawab macam tu, mereka jawab terus, faulaika ma'wahum jahannam. Allah telah sediakan tempat kamu dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan pada mereka. Ini kumpulan yang pertama yang besar. Tuan-tuan jangan masuk dalam kumpulan ini. Kumpulan kedua, yang Allah cerita dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Allah cerita orang yang kumpulan yang kedua ni memang terang-terang lawan syariat Allah. Terang-terang. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mana mereka lupa segala peringatan Allah. Ada orang macam tu, orang Islam ni, tapi dia tak peduli terhadap peringatan Allah. Nasihat ke, teguran ke, ingatan ke, apa saja dalam hidup dia, aku tak peduli. Yang penting aku boleh makan kenyang, aku boleh tidur sedap. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah sebut, mula kami buka kepadanya segala pintu maksiat yang dia ingin lakukan. Dia tak semayang. Kita akan jumpa ada orang Islam tapi dia tak semayang. Dia tak semayang, tapi rezeki dia banyak. Ada orang Islam yang dia tak tutup aurat, tapi jodoh ada je. Jodoh ada je dalam hidup dia. Kahwin cerai dalam hidup dia. Kita heran kenapa dah orang ni. Dia tutup aurat pun tidak, tapi ada je jodoh. Ada je dalam hidup dia. Kita ni tutup aurat, semayang lagi, wah cari bunga tak jumpa-jumpa bunga. Nak sebut mandi bunga pun tak jumpa-jumpa bunga. Nak gambarkan susahnya hidup kita. Allah sebut, kamu jangan pelik. Aku sedang istidrajkan dia. Aku sedang jadikan dia ni dalam keadaan kelompok orang yang diuji oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang banyak. Rumah besar, kereta mewah, malam-malam buat live Instagram, live Facebook, tunjuk produk-produk kecantikan dia, tabur duit, tunjuk bagaimana duit dia banyak.
tidur atas duit. Orang kita buka kereta mewah, tunjuk dalam Facebook, tunjuk dalam Instagram, TikTok dia, tunjuk segala-galanya kemewahan yang dia ada. Semayang tak. Tutup aurat tak. Dalam hidup dia Allah kata, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Aku buka segala pintu maksiat yang dia ingin lakukan dalam hidup dia. Sampai bila? Hatta iza qalihu bima utu, sehingga dia rasa gembira sungguh dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah pada dia. Tengah-tengah dia rasa seronok tersebut, akhaznahum baghtatan, aku gentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa iza hum mublisun, tiba-tiba dia mati dalam keadaan tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah. Masuk dalam kubur tergaman, Allah, mati aku disebut. Habis. Orang yang demikian, ramai mana orang yang demikian kan? Sonok dia, terus sonok. Suka dia. Accident. Berbuih mulut ni keluar dengan apa dia? Dengan arak-arak yang tersembur, dengan keadaan mabuk ke badan dia. Hampir pecah kepala dia dalam keadaan yang demikian. Sonok. Tengah menyanyi joget, tengah karaoke, tengah suka dia, sonok dia, bertumpik meraung dia, Allah matikan dia. Matikan dalam keadaan mengejut. Fa iza hum mublisun, bila dia masuk saja dalam kubur, dia tengok dia, mereka boleh tak bagi tahu pada Allah, aku nak hidup balik. Aku nak hidup balik di atas bumi. Ini kumpulan kedua. Kumpulan ketiga yang saya baca ayat dalam surah Al-Kahfi awal-awal tadi. Yang ni alim ulama menangis. Kebanyakan murid jadi kita. Bila masuk saja dalam kubur, dia pandang kanan, dia pandang kiri, atas, bawah, belakang, depan. Akhsarina a'mala, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Tuan-tuan nak buat macam mana tuan-tuan? Kita semayang tapi semayang tidak diterima di sisi Allah. Kita puasa tapi puasa kita tidak diterima di sisi Allah. Kemudian kita ni buat umrah tiap-tiap tahun, haji tiap-tiap tahun dalam hidup. Tiba-tiba qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebut wahai Muhammad, ada di kalangan umat kami yang bila dia masuk dalam kubur, dia pandang kanan, pandang kiri, belakang, depan, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Kenapa kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Allah sebut terang-terang, sepanjang dia hidup di atas dunia, dia biarkan diri dia sesat sepanjang hidup di atas dunia. Tuan-tuan perasan tak? Kenapa kita ni tiap kali mana kita solat, tak berhenti lagi kita baca doa ihdinas siratal mustaqim. Semenjak daripada kita akhir balik sampai hari ini, tak berhenti lagi baca doa ni ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah aku ke jalan yang lurus. Sampai alladzina an'amta alaihim, yang kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita sebut ujung tu, kita minta ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, janganlah kamu masukkan aku ni di kalangan orang yang al-maghdubi alaihim, orang yang dibenci oleh kamu, waladdallin, dan juga orang yang disesatkan sepanjang hidup dia. Kat mana sesat? Kat mana sesat dalam hidup? Ulama jawab, yang pertama kita ni boleh sesat dalam hidup pada keyakinan hidup pada Islam. Ni ke hati ni jadi sesat. Kalau bila kita jadi sesat, kita tanya balik, bila kita jadi sesat Ustaz, kita kan orang Islam kan? Tak. Di kalangan hati kita ni ada yang yakin dan ada yang tak yakin dengan Islam. Ada dua kumpulan di kalangan kita ni. Satu kumpulan yang yakin betul-betul dengan Islam, satu lagi teragak-agak. Orang yang teragak-agak dengan Islam. Siapa yang teragak-agak dengan Islam? Ni orang Islam ni, tapi dia teragak-agak dengan Islam. Dia tak percaya, saya ni betul lah, semayang saya boleh terima lah, puasa boleh terima lah, tapi politik Islam saya tak boleh terima. Teragak-agak dia dengan Islam. Saya boleh terima lah Islam dalam bab semayang puasa, tapi dalam bab
yang disebut ekonomi Islam, saya tak percaya sangat. Orang kita kan macam tu kan. Ada orang Islam ni, bila pergi ke bank, pegawai bank tanya pada dia, nak buat akaun cara Islami ke cara konvensional? Pegawai bank tanya pada dia tanya balik pegawai bank, mana yang untung? Dia tanya, mana yang untung? Pegawai bank tu dah bagi tahu dah, ni cara Islam, ni cara konvensional. Konvensional ni bahasa mudah, cara kafir, senang cerita. Tapi orang kita ni teragak-agak. Kadang-kadang kita sendiri kan, kita tanya, terantara anak menghafal Quran ke? Terantara anak belajar Quran ke? Orang kita tanya balik, ada masa depan ke? Kalau belajar Quran, anak-anak ni nak jadi apa nanti? Orang kita tak yakin pun dengan Islam. Yang tak yakin dengan Islam, orang yang yakin dengan Islam ni dipanggil mukmin. Orang mukmin. Mukmin ni orang yang berkeyakinan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ni orang mukmin. Orang mukmin ni orang yang yakin dengan Islam. Yang tak berapa nak yakin dengan Islam, Islam ajak, ni orang munafik. Orang munafik ni depan Rasulullah baik, belakang Rasulullah ditikam Rasulullah. Zaman kita tak ada ke orang munafik, bersepak orang munafik. Orang munafik ni lah yang lawan Islam. Kita pelik kan? Kita kata, macam mana Ustaz? Ada orang Islam lawan Islam. Orang Islam lawan Islam. Orang Islam caci maki para alim ulama. Ada orang Islam yang berani terang-terangan buka kain tudung, kemudian buka baju dia sebut dia menghafal lagi Quran, tiba-tiba dia boleh buat perkara demikian. Kenapa Ustaz? Kita sebut dia bukan orang mukmin, tapi Allah gambarkan inilah orang munafik di kalangan kita yang melakukan demikian. Orang munafik yang hina caci maki para alim ulama. Islam semua caci maki kepada alim ulama. Tapi di zaman kita tak boleh nak sebut Ustaz. Jangan sebut munafik ni Ustaz. Ustaz sebut munafik ni macam Ustaz nak tuduh orang je disebut. Akhirnya di masjid-masjid mana cerita tentang orang munafik. Kita jangan dengar. Hati-hati tuan-tuan dengan orang munafik. Orang munafik ni yang disebut dalam Quran, bila Allah cerita tentang perangai orang munafik, Allah cerita panjang sampai Allah jadikan surah Al-Munafiqun, cerita tentang ini bagaimana jahatnya orang munafik, bahaya orang munafik ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan masalah orang munafik ni lah. Orang munafik itu siapa? Jangan ada pada diri kita munafik. Kalau kita munafik, nanti kosong amalan kita dalam kubur sekejap. Kenapa kita nak terangkat-angkat dengan Islam? Allah dah ajar dah dalam hidup kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu betul-betul dalam keadaan Islam. Allah dah ajar. Al-Quran mesti khatib akan sebut, ya ayyuhan nas taqu rabbakum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mesti khatib akan sebut kalimah demikian. Diingatkan pesan, jangan mati kecuali saat mana kamu mati kamu betul-betul dalam keadaan Islam. Tapi ada orang kita mati dalam keadaan munafik. Dia tak percaya pada Islam. Saya Islam saya tak percaya. Tapi kamu percaya dengan apa? Saya lebih percaya dengan nasionalis dibandingkan dengan Islam. Saya lebih percaya dengan sekularis dibandingkan dengan Islam. Saya lebih percaya dengan liberalis dibandingkan dengan Islam. Semua itu menipu kita di atas dunia. Tuan-tuan, jangan tak berangkat dengan perangkap-perangkap yang dilakukan oleh syaitan pada kita untuk kita terjebak dengan mereka. Islam kita tak boleh berkongsi. Kita kata, saya terima Islam separuh, nasionalis separuh. Tak boleh. Al-Islam buat Islam. Islam ni Islam. Jangan campur. Jangan campur Islam sikit, sekularis sikit. Islam sikit, liberalis sikit. Tak boleh demikian. Kalau kamu buat campur demikian, kamu munafik dalam hidup kamu. Orang munafik ni bahaya. Orang kita kan, dia takut kalau orang kata dia kafir. Jangan sebut-sebut kafir-kafir ni. Ambil tongkang ni macam munafik je. Munafik ringan sikit.
kita kata munafik itu lebih dahsyat daripada kafir. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ni tempat dia di dasar api neraka Allah SWT. Biarlah saya sebut malam ni tuan-tuan. Jangan disebut, ustaz-ustaz pun jangan sebut tentang perangai orang munafik. Kerana takut nanti dituduh, nanti menuduh orang. Tapi dalam Al-Quran Allah telah jelaskan tentang 3 golongan manusia di dunia. Yang pertama kafir, yang kedua yang disebut dengan orang mukmin, yang ketiga mesti orang munafik. Awal-awal surah Al-Baqarah 5 ayat yang pertama tu Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Cerita 5 ayat ni cerita orang mukmin, cerita orang mukmin. 2 ayat cerita orang kafir. Dan lepas pada 2 ayat cerita orang kafir, innal ladzina kafaru khatamallahu ala qulubihim. Lepas pada sebut Allah terus cerita tentang orang munafik. Orang munafik 22 ayat cerita perangai orang munafik. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufha. Ketika mana ditanya pada mereka, kenapa kamu tak beriman kepada Allah? Amanna billahi, hendaklah kamu beriman pada Allah dan juga hari akhirat. Mereka tanya, qalu anu'minu kama amana as-sufha. Kami perlu beriman macam orang bodoh tersebut. Lalu Allah jawab, ala innahum humus sufaha. Mereka itulah pokok yang dipanggil bodoh di kalangan mereka tersebut. Wahum la yashurun, wahum la ya'lamun. Allah cerita mereka tak perasan, mereka dalam keadaan kebodohan tersebut. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mana mereka jumpa dengan orang beriman, mulut-mulut mereka kata kami beriman pada Allah, kami beriman pada Allah. Wa idza qalu ila syayatinihim, kalau mereka berpaling dengan pokok syaitan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami bersama dengan kamu, kami pelentung dia pada terlebay-terlebay tersebut. Allah jawab, Allahu yastahzi'u bihim. Allah lah yang pelentung mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah membiarkan mereka dalam keadaan kesesatan, dalam keadaan kebingungan sampai berterusan hidup mereka. Ini orang munafik dipanggil. Na'udzubillah min dzalik. Yang ni, yang pertama ni jangan bagi sesat. Sesat dalam akidah. Keyakinan hidup kita je biar betul dengan Islam. Macam mana kita nak suruh betul dengan Islam? Dalam hidup kita baca doa. Baca doa, ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik. Tolong tetap hati saya di atas agama kamu. Kerana ramai orang dia tak boleh tetap. Sikit lagi dia jadi murtad, na'udzubillah. Ataupun dia tak yakin dengan Islam. Wa ala ta'atik, biar saya tetap menjadi taat sepanjang saya hidup di atas dunia sampai mati dengan ketaatan pada Allah. Maknanya orang yang hidup dalam keadaan mengekali keyakinan hidup dengan Islam. Panjang perbincangan alim ulama, dia nak suruh kita kekal keyakinan hidup dengan Islam. Jangan percaya selain daripada Islam. Kalau tuan-tuan percaya selain daripada Islam, tuan-tuan akan menjadi manusia yang rugi. Sekejap lagi masuk dalam kubur, wa man yabtaghir al-islam dinan falan yuqbal minhu. Siapa yang tidak menerima Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bila dia masuk kubur, dia jadi kosong amalan dia, kekal dalam keadaan penyesalan sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sesat ke mana? Yang kedua sesat dalam ibadah. Dan ibadah ni kita akan boleh jadi sesat. Manakan di kalangan kita, cuba kita terus terang je sama-sama kita. Semenjak kita solat ni, makin lama kita solat makin khusyukkah, ataupun makin lama kita solat sama saja solat kita? Kita itu terang, semakin kita tua dalam kita mentaati perintah Allah, semakin rasa dekatkah pada Allah, ataupun semakin kita rasa terjauh dengan Allah dalam ibadah kita pada Allah. Berapa kali kita solat, sembahyang kita, bila kita sujud, basah tempat sujud kita. Berapa kali dalam solat kita, waktu mana kita rukuk,
menitik air mata kita tak terjatuh. Berapa kali dalam solat kita baca Quran, kita rasa dekat sangat dengan Allah, ataupun kita rasa sayu sangat jiwa kita. Berapa kali dalam kita beribadah pada Allah, berapa kali kita rasa nikmat waktu mana kita menginfak, kita bagi harta benda kita, rasa nikmat sungguh tu badan kita. Tu badan kita ni rasa betul-betul rasa dekatnya aku dengan Allah. Berapa kali? Kebanyakan kita hilang rasa. Semayang kita hilang rasa. Tak ada rasa nak berebut saf yang tangan. Tak ada rasa nak berebut menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah. Suatu saya sebut, kita jangan sesat dalam kenapa kita tak jadi khusyuk solat kita sebagaimana dahulu solat kita ni rasa dekat je dengan Allah. Boleh ke masa sahabat-sahabat tu sampai nampak alur air mata di pipi ni kerana sentiasa hidup dalam keadaan dekat dengan Allah. Kenapa? Kerana dunia kita terlampau besar dalam dada kita kan. Dunia kita ni terlampau besar dalam dada kita. Akhirat kecil je dalam jiwa kita. Bila akhirat ni kecil dalam jiwa kita, dunia tu besar dalam dada kita, mana mungkin kita akan rasa nikmat terhadap akhirat Allah. Solat kita tidak menjadi mi'rajul mu'minin. Tak jadi mi'raj, tak jadi naik. Patutnya bila solat naik je kita, mi'rajul mu'minin. Solat ni sepatutnya jadi mi'raj, sebagaimana Rasulullah Isra dan juga mi'raj. Solat dia menjadi mi'rajul mu'minin, jadi mi'raj, naik kita dengan Allah. Rasa khusyuk sangat, nikmat sangat dalam solat. Kenapa tak rasa demikian? Kerana dunia kita terlampau besar. Bila solat, kita solat saja, angkat je takbir, Allahu Akbar, ingat terus nasi tadi tutup ke tak tutup, kriuk tadi dah tekan ke tak tekan. Bila solat dia merayau dia terus. Imam baca Quran panjang pula, nak marah kita. Pak Imam ni baca panjang pula, Sabbih isma rabbikal a'la je, tapi nak marah Pak Imam. Inna a'tayna aja Pak Imam, tak pun inna anzalna. Tak ada lagi rasa nikmat dalam solat. Padahal solat patutnya jadi nikmat. Bila kita boleh solat, syukurnya pada Allah. Bila kita masuk dalam masjid dengan berlari berkejaran nak dapatkan saf yang pertama, nampak dekatnya dengan Allah, hampirnya kita dengan Allah. Patutnya demikian. Datang masjid ni, kita rasa setiap kali mana datang masjid, kita datang pada hari-hari terakhir dalam perjalanan hidup di dunia. Pakai kemas-kemas, wangi-wangian, tu badan kita, kuku ni dah potong semua dah. Kemudian misai kita, janggut kita dah kemas, badan kita bau wangi semerbak. Oh, bila orang tanya kenapa? Saya datang untuk kali terakhir untuk masuk ke syurga Allah. Ni cara kita dalam menghadap dengan Allah. Ni, tapi kenapa kita tak rasa nikmat? Kerana kita sesat dengan dunia. Sesat dan dengan dunia ini sendiri. Sembahyang, demikian juga bacaan Quran. Bacaan Quran kita kan biar je. Tak boleh baca Quran, biar je dalam hidup. Padahal kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, baik tuan-tuan nangis sekarang daripada tuan-tuan nangis dalam kubur kejap-kejap lagi. Patutnya bila kita tak boleh baca Quran, riba je lah Quran tu. Ambil je Quran tu, riba atas peha kita. Jalankan jari tulisan kita ni, jalankan jari atas tulisan Quran. Jalan, biar khatam jari kita ni. Walaupun mulut kita tak disebut, Rasulullah kata walaupun bikat, walaupun bibir kamu ni nak sebut tak boleh, kamu bunyi kak. Pahala kamu dibandingkan dengan kamu tak boleh baca langsung. Jalankan jari kamu sampai khatam, nanti tersesat. Sebut dah Allah, tak boleh baca ya Allah, tak boleh baca ya Allah. Sok kapal putih boleh baca ya Allah, sok kapal India boleh baca. Surat kamu ni aku tak boleh baca. Seorang ibu bila dia terima surat daripada anak kesayangan dia mesti berlari tanya orang, tolong baca surat anak saya ni, saya tak boleh baca.
Saya tak nampak, saya tak boleh baca. Ibu tu bila dengar saja orang baca surat yang dihantar oleh anak dia tadi, mengalir mata dia. Syukurnya dia, ya Allah, anak aku. Suruh orang beria dia bagi tahu pada orang. Kalau kita tak boleh baca Quran, kenapa kita tak beria juga? Cari orang, tolonglah baca untuk saya. Bantulah saya. Saya takut nanti saya mati dalam keadaan saya tak boleh baca Al-Quran kan. Patutnya demikian. Tapi kita sesat dengan dunia ini. Sesat dengan dunia ini. Leka kita dengan dunia. Macam mana kita nak dapat demikian? Patutnya kita ni berkejaran. Datang bagi tahu pada AJK Menteri, tolonglah saya mati nanti kalau saya tak boleh baca Quran. Macam mana saya nak jawab depan Allah nanti? AJK Masjid ni umum, hari Jumaat dia umum. Siapa ahli qaryah yang tak boleh baca Quran lagi, tolong daftar. Siapa ahli qaryah yang tak boleh baca Quran, tolong daftar. Sedarakan mereka, jadikan mereka bagaikan Ansar dan juga Muhajirin. Ni tak datang bagi tahu AJK Masjid, tuan saya tak boleh baca Quran. AJK pula jawab, bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian, buat malu company je dia panggil. Jadi AJK apa kita Quran pun tak boleh baca. Kita sesat dengan dunia kan. Tak berdaya dalam hidup. Yang lebih dahsyat lagi, kesesatan yang keempat dalam ibadah, kita menjadi semakin cinta terhadap dunia dan benci untuk perjalanan ke akhirat Allah. Antara tanda kita sedang mencintai dunia, kita mengumpul harta sebanyak mungkin. Semakin tua, semakin sayang pada harta. Dan kita biarkan harta kita menumpuk di atas dunia. Patutnya semakin kita berusia, kita hantar harta-harta kita ke akhirat. Jangan disimpan di atas dunia ini. Kita cari harta untuk dunia, kita cari harta untuk akhirat. Kalau betul kita cari harta untuk akhirat, mesti kita sekarang kita bertumpus lumus menghantar harta kita ke akhirat. Macam mana cara hantar harta ke akhirat ni? Macam orang pergi ke Mekah, dia beli barang banyak-banyak, barang tu tak boleh naik atas kapal terbang, tak boleh muat atas kapal terbang. Dia buat macam mana? Dia post ke Malaysia, dia hantar ke Malaysia. Kurma dah sampai, air zam-zam dah sampai, jubah dah sampai, tasbih dah sampai, tuan kat Mekah lagi. Demikian juga kita, biar ada rumah kita di akhirat. Rumah akhirat confirm kena dapat, rumah dunia confirm kena tinggal. Patutnya orang yang cerdik, dia berkejaran untuk rumah akhirat, dia bukan berkejaran untuk rumah dunia. Kenderaan di akhirat mesti ada. Kalau kenderaan di akhirat confirm kena naik, kenderaan di atas dunia confirm kena tinggal. Tapi kenapa orang kita semakin tua semakin sayang dengan harta? Lipat duit dia bawah tilam dia, lipat duit dia bawah bantal dia, kumpul barang kemas dia dalam almari laci dia. Akhirnya dicuri pada toyol. Habis harta benda ni. Untuk apa kita simpan lagi untuk di dunia ini? Harta kita ni tolong pos ke akhirat. Saya sebut banyak kali, kalau orang tanya sedang apa sekarang kita lakukan, jawab, saya sedang menghantar segala aset-aset yang saya miliki ke akhirat Allah. Manakala dunia ni saya akan mula meninggalkan sedikit demi sedikit. Mula kita nak tinggallah dunia ni. Umur 60 tahun dah. Dalam usia 60 tahun dah umur kita. Tak usah beranganlah nak jadi Perdana Menteri lagi. Umur 60 tahun dah dalam hidup kita. Masa kita semakin sempit dalam hidup di dunia ini. Tapi kenapa kita masih lagi sibuk nak pada dunia, tamaknya dalam hidup kita? Entah apa lagi yang kita ingin. Nak makan apa lagi dalam hidup kita? Makanan yang kita tak makan. Nak minum apa lagi? Minuman yang kita tak minum. Nak jalan ke mana lagi yang kita nak jalan? Nak sebesar mana lagi rumah yang kita miliki di atas dunia ini? Nak sebanyak mana lagi yang kita inginkan? Yang ketamakan kita tak habis-habis dalam hidup ini. Berapa banyak lagi pakaian-pakaian perlu dibeli untuk kita nak habiskan harta benda kita ini? Tuan-tuan, orang yang cerdik, dia mula mengalihkan harta dia ke akhirat. Dah tu nak makan apa? Nak makan daging tomahawk,
gigi tak ada dah. Nak makan apa dia? Nak makan manis-manis, dah ada kencing manis. Nak makan shell out, kita dah ada go out. Benar apa lagi yang kita nak? Duit berpuluh ribu lagi dalam akaun. Panggil anak-anak kita pulang. Balik. Abah dah umur 65 tahun. Abah dah umur 70 tahun. Mak kamu dah umur 60 tahun. Bila abah mati, mak kamu meninggal dunia, haram kamu berkelahi adik-beradik. Haram. Sebut terus demikian. Jangan berebut harta pusaka. Jangan berebut. Hibahkan terus harta-harta kita. Bagi-bagi terus. Bagi tahu terus pada anak-anak kita. Abah mati, mak kamu mati, rumah ni jangan siapa ambil. Rumah ni mak dan abah nak bawa ke akhirat. Macam mana cara? Datang jumpa AJK masjid. Bagi tahu ke AJK masjid, saya mati, isteri saya mati, saya wakafkan rumah itu, kereta itu, segala keperluan itu saya wakafkan untuk diri saya dan isteri saya. Itu cara demikian. Bila kalau kita tinggal pun untuk orang yang hidup, dia berkelahi, dia berebut. Dia berkelahi, dia berebut. Anak-anak kita kan ada rumah sendiri, dia ada kenderaan dia sendiri, dia ada dah keperluan dia sendiri. Dia bukan nak guna pun kereta kita, dia bukan nak guna pun baju kita, dia bukan nak guna pun rumah kita tersebut. Yang dia nak berkelahi je. Selagi mana dia berkelahi, selagi itulah sengsara kita dalam kubur. Kalau tuan-tuan nak suruh mak dan ayah tuan-tuan sengsara dalam kubur, teruskan perkelahian berebut harta pusaka. Teruskan. Selama mana tuan-tuan berkelahi, adik-beradik berebut harta pusaka, selagi itulah menjadi keseksaan orang dalam kubur. Siapa yang nak suruh mak dan ayah dia terseksa, dia taksiar langsung dengan mak dan ayah dia, teruskan perbalahan tersebut. Ataupun dia tak peduli langsung terhadap harta tersebut. Saya tak nak peduli. Siapa nak berebut. Tapi saya tak nak. Tapi mak dan ayah dia sengsara dalam kubur. Kerana dia tak tolong menyelesaikan isu harta benda yang ditinggalkan itu sendiri. Harta pusaka. Ini kaedah supaya kita ni jangan tersesat dengan dunia. Kita carikan untuk akhirat. Bila begitu cari untuk akhirat, sampai di hujung nyawa ni, kita pilih-pilih lah. Yang ni bagi. Kemudian yang ni saya nak bawa ke akhirat. Hantar. Bila kita mati masuk dalam kubur, berjumpa balik rumah yang kita wakaf tadi. Tuan-tuan jumpa balik. Tengok, cantik lagi daripada yang di atas dunia. Tak percaya, cuba try mati mereka. Nak tahu jumpa tak jumpa rumah tersebut. Ini kaedah kita dalam hidup. Masjid pula umum. Kami ada rumah wakaf yang harga dia dengan kereta dia dengan itu semua berharga lebih kurang 600,000. Kami tak nak jual 600,000. Kami nak hanya 300,000. Orang Islam mesti beli. Siapa yang beli 300,000 wajib dia datang sembahyang berjemaah. Bila dia meninggal dunia nanti, rumah tu diwakafkan kembali pada masjid. Kan harta orang Islam kembali sentiasa bergerak di kalangan orang Islam. Kemudahan pada orang Islam. Dalam kehidupan ini banyak manfaat yang kita dapat dalam kita membangunkan ekonomi orang Islam. Dan yang akhir sekali kosong amalan disebabkan perbuatan akhlak kita, pribadi kita, tingkah laku kita. Tanda kita berakhlak, kita sentiasa minta ampun pada Allah. Ini peluang yang Allah bagi pada kita. Minta ampun dalam hidup. Dosa-dosa kita banyak. Dan kita jangan berputus asa dalam minta ampun pada Allah. Ada seorang anak muda, dia sentiasa dalam keadaan hidup dia buat dosa. Suatu hari dia datang jumpa dengan Rasulullah. Dalam keadaan dia menunduk wajah dia. Dia sebut ada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku datang dengan dosa-dosa yang banyak ya Rasulullah. Aku ingin bertanya pada kamu ya Rasulullah. Apakah kalau aku berdoa meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampunkan dosa ini ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan mengampunkan dosa kamu. Kemudian Rasulullah, aku ulang kembali dosa itu ya Rasulullah. Aku buat lagi dosa itu ya Rasulullah. Rasulullah tanya, kemudian aku minta ampun pada Allah. Apakah Allah akan mengampunkan dosa aku itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, Allah akan mengampunkan dosa kami. Kemudian Rasulullah, aku ulang lagi dosa itu ya Rasulullah. Aku buat bertalu-talu dosa itu ya Rasulullah. Rasulullah tanya, kemudian aku minta ampun lagi kepada Allah.
Apakah Allah mengampunkan dosaku ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan mengampunkan dosa kamu. Sampai 3 kali dia angkat kepala dia. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, sampai bila Allah akan mengampunkan dosaku ni ya Rasulullah? Sampai bila Allah akan mengampunkan dosaku? Aku buat, aku minta ampun, kemudian aku ulang lagi, kemudian aku minta ampun lagi, kemudian aku buat lagi, kemudian aku minta ampun lagi. Sampai bila ya Rasulullah? Rasulullah jawab, sehinggalah kamu berputus asa dalam kamu meminta ampun pada Allah. Allah tak pernah berputus asa dalam mengampunkan dosa kamu. Dia dengar saja begitu, mengalir mata dia. Allah, Allah, Allah dia sebut. Allah, Allah tu dia pun sebut Allahu Akbar. Dia minta bangun, angkat tangan, pemurahnya kamu ya Allah dengan hamba-Hamba. Kita ni hanya perangai sombong je, tak nak minta ampun pada Allah. Pas sembahyang bagi salam, bingkak bangun terus. Tak sempat nak angkat tangan, baca doa. Sebutlah sepatah, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosaku yang lepas-lepas dan dosa yang mendatang nanti ya Allah. Sombong kan kita? Payah kita. Dah terjaga dah malam dah terjaga dah. Masuk bil air, buang air, qada hajat. Selesai qada hajat, tidur balik. Tak ada pun nak ambil wudu. Patutnya ambillah wudu, kemudian sembahyanglah 2 rakaat. Patutnya demikian. Tak, kita biarkan malam-malam kita penuh dengan kesombongan diri kita. Kita dah bertemu dah peluang, dah dengar dah suara ustaz yang mengajar, dah tahu dah perbuatan kita. Patutnya kita datanglah duduk sekejap dalam majlis ilmu. Tak, kita berlalu begitu saja. Penuh kesombongan dalam hidup. Sombong dengan Allah, bahaya sangat dalam hidup. Kosong nanti amalan bila menghadap depan Allah. Kemudian yang kedua, dosa dengan mak ayah. Orang lelaki, kebanyakan kita buat dosa dengan mak ayah kita. Kebanyakan kita, termasuk saya. Mak ayah kita tersinggung dengan kita. Tak, mak ayah kita, mak mertua kita, ayah mertua kita. Kerana apa? Kerana kita tak jaga hati mereka. Orang tua kita ni lagi tua, lagi sensitif. Tapi kita sibuk jaga siapa? Jaga hati isteri kita. Sehingga kita terlupa untuk jaga hati mak dan ayah kita. Ramai-ramai orang kita, dia tak peduli mak ayah. Semakin tua, semakin tak peduli mak ayah dia. Bahkan mak dan ayah dia meninggal dunia lama dalam kubur. Dia tak ziarah pun kubur mak ayah dia. Dia tak baca doa pun untuk mak ayah dia. Ini di antara kesilapan orang lelaki yang sering kali terjadi. Walaupun mak ayah dia dah meninggal dunia, dia masih lagi ada tanggungjawab terhadap mereka yang telah meninggal dunia tersebut. Ini kena jaga di kalangan kita. Mak dan ayah kita terasa hati dengan kita. Agak-agak boleh masuk syurga kita bila kita meninggal dunia. Tak berkosong amalan kita dalam hidup kita. Ini dosa kebanyakan orang lelaki lakukan. Orang perempuan, dosa kalian ialah kalian menyinggung hati suami kalian. Hati suami ini, kebanyakan suami ini terasa hati dengan isteri dia. Cuma tak sebut je. Orang lelaki ni, dia simpan je perasaan dia tu dalam hati. Kerana apa dia? Orang perempuan, kalian jangan angkat suara depan suami. Sebagaimana anak lelaki, jangan angkat suara depan mak ayah. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu sebut depan mak ayah. Demikian juga jangan kamu tengking mereka. Wa qul lahuma qawlan karima. Bercakap lemah lembut dengan kedua bapa kamu. Orang perempuan demikian kalian bercakap dengan suami kalian. Jangan kalian berkasar dengan suami kalian. Kalian berkasar dengan suami kalian akan simpan perasaan dalam hati. Simpan sejak daripada kahwin sampailah sekarang, disimpan perasaan dalam hati. Simpan, akhirnya berpenyakit hati suami. Penyakit apa? Penyakit takut bini. Penyakit dengan sendiri takut dengan isteri. Kebanyakan orang kita jadi demikian. Tak percaya, cuba try tanya malam ni. Balik malam ni tanya suami masing-masing. Abang ada rasa takut tak dengan saya? Tanya soalan ni, mesti dijawab. Ada juga sikit-sikit. Ada juga sikit-sikit. Dia takut dengan isteri sampai dia menipu mak ayah dia. Dia takut dengan isteri sampai dia tak jaga mak ayah dia. Dia nak jaga hati isteri dia, takut isteri dia mengajuk, takut isteri dia terasa aktif dan sebagainya.
sampai dia kecewakan hati mak dan ayah. Jangan buat demikian para isteri. Orang perempuan, tolong minta maaf panjang masa dengan suami kalian. Syurga kalian dengan suami kalian. Setelah mana kalian jaga Allah dan juga Rasul, jaga hati suami. Demikian juga orang lelaki, setelah jaga Allah dan juga Rasul, jaga hati mak dan ayah, mak mertua dan ayah mertua dan umi. Ini di antara dosa yang berjemaah kita lakukan, yang kita sentiasa menyebabkan kosong amalan kita. Tak peduli terhadap anak yatim dan orang miskin. Tak ambil peduli langsung anak yatim dan orang miskin. Bahaya tuan-tuan. Jangan tak ambil peduli anak yatim dan orang miskin. Anak yatim tu jiran tetangga kita. Anak yatim tu merupakan sepupu sepapak kita je. Anak yatim tu orang yang dekat dengan diri kita. Jaga anak yatim. Zaman Rasulullah tak ada rumah jagaan anak yatim. Tak ada. Semua anak yatim berada dengan jagaan ibu dia. Bila zaman kita ni terpaksa ada rumah jagaan anak yatim. Kenapa? Orang Islam tak peduli terhadap anak yatim. Orang kita tak peduli terhadap anak yatim. Sampai anak yatim tu kena dihantar ke rumah jagaan anak yatim. Tak sepatutnya ada demikian. Tak sepatutnya ada demikian. Zaman Rasulullah suruh sahabat-sahabat, kamu jaga anak-anak yatim. Mana-mana anak yatim, mesti setiap orang kena jaga. Ada anak yatim di bawah jagaan mereka. Walaupun ayah mereka meninggal dunia, tapi mereka ada rasa ayah-ayah yang ramai lagi atas dunia ini sendiri. Zaman kita pergi jaga dia anak yatim 2-3 hari dia. Orang muda sibuk cakap, tu bukan nak jaga anak yatim, nak jaga mak yatim lagi. Akhirnya kita tak peduli lagi pada anak yatim. Dia menangis TSS anak yatim. Malam-malam hari bergegar arasy Allah. Itulah dosa yang biasa dilakukan dalam masyarakat kita, dalam sedar kita lakukan demikian. Saya harap supaya kita tak berlaku demikian dan kita selamat daripada keadaan demikian. Saya mohon maaf kerana panjang sikit, sampai sejam setengah dah saya cakap ni. Saya tengok tuan-tuan dah betul-betul dalam belakang 9 kali dah saya. Jadi kita berhenti setakat ni lah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah, dan Allah jadikan malam ini malam keampunan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini, sementara kita dipanggil menghadap di hadapan Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini di kalangan ahli syurga Allah. Kita kekal istiqamah dengan Islam, hidup dan mati kita dengan Islam, jangan berpaling daripada Islam. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan doa kita diberkati di sisi Allah. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni, kat luar saja tu ada beberapa buah kitab yang saya karang. Kitab macam mana kita nak kesan kita ni kena sihir tak kena sihir. Ni kitab ni saya cadang, tuan-tuan baca, buat amalan dalam keluarga masing-masing. Saya terlibat dengan rawatan Islam. Kalau tuan-tuan yang kena sihir, gangguan saka dalam keluarga, ataupun gangguan yang disebut dengan ain dan seumpamanya, buat amalan ini, baca je. InsyaAllah mudah-mudahan pulihlah keluarga masing-masing daripada gangguan ini. Saya harap orang kita tak pergi jumpa dengan Tok Bomoh tembikai, Tok Bomoh kelapa dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita tak buat benda yang syirik pada Allah. Kemudian saya karang beberapa lagi buah kitab persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati nak buat apa dia. Kitab ni antara garapan saya lepas pada saya dulu kuliah dalam Radio IKIM setiap petang Khamis. Kemudian bila berubah kerajaan, yang kerajaan tersebut, saya diberhentikan dalam kuliah Radio IKIM tersebut. Saya tak dibenarkan lagi. Saya karang kitab ni, kitab dalam bentuk kitab ni. Kemudian saya susun supaya orang kita ni bila mati semua masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pergi ziarah orang sakit, saya cadangkan bawa kitab ni bagi hadiah pada mereka. Bagi dia hadiah ni, dia tengok daripada kita bagi durian nangka membelang, baik kita bagi kitab ni senang. Dia tengok, dia tajuk kitab ni, dia faham dah maknanya mati dah tu, senang macam tu. Nak sebut tak tergamak sangat dia. Kalau ada ustaz-ustaz, saya cadangkan buat kuliah maghrib di masjid masing-masing. Saya harap sangat biar orang kita boleh faham suasana bagaimana dekat nak mati, nak buat apa dia. Sebab ramai orang kita nak mati, dia tak tahu nak buat macam bagaimana. Dan kadang-kadang keluarga dia nak meninggal dunia pun dia tak tahu nak baca apa. Suasana demikian. Ini dalam ni saya dah susun dah. Mudah-mudahan demikian. Ada beberapa buah lagi kitab-kitab yang lain lah. Indahnya syurga. Kemudian saya karang kitab Belajarlah daripada Rasulullah Erti Kematian. Ni hadis-hadis saja.
tentang ni kematian dan sebagainya. Dan yang terbaru, saya karang kitab suamiku nafkahku di mana. Orang perempuan sesuai lah, bagi hadiah pada suami masing-masing. Beli je kitab ni, bagi pada suami. Dia panggil demikian. Ni dengan tujuan untuk jaga kekeluargaan mukmin, supaya keluarga kita selamat daripada dia panggil ancaman-ancaman suasana sekarang ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Saya karang kitab ni kerana saya bangunkan ma'had tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz. Saya bangunkan di Pulau Langkawi, dan Pulau Langkawi tahun 2015, tak silap begitulah, saya bangunkan. Alhamdulillah sekarang ni sedang buat masjid. Kalau tuan-tuan pergi Pulau Langkawi, jemputlah, datang ke masjid itu di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tu, kampung hijrah. Dia panggil, dulu orang panggil Kubang Badak, tapi sebenarnya kampung hijrah, dia panggil demikian. Jalan masuk ke Datai. Jalan masuk ke Datai tersebut, di situlah saya bangunkan ma'had tahfiz. Saya beli tanah, kemudian diwakafkan sedikit, kemudian saya bangunkan sekolah, kemudian masjid di situ. Kemudian saya bangunkan juga di Kuala Terengganu, buat masjid juga. Di Kuala Terengganu ada jemaah yang bagi tanah pada saya seluas 8,5 ekar. Dia bagi tanah wakaf untuk saya. Saya bangunkan ma'had tahfiz juga, alhamdulillah. Kemudian saya bangunkan juga di Jalan Tok Pahang, tempat saya lahir. Kemudian saya bangunkan di Kelantan. Kemudian saya bangunkan juga yang disebut dengan di Pulau Langkawi dan di Shah Alam. Di Shah Alam ni 2 buah yang saya bangunkan. Saya tolong di selatan Thailand. Selatan Thailand yang bapa mereka tembak mati, saya ambil anak-anak yatim piatu tersebut, saya jaga mereka, saya tanggung mereka. Asalnya pelajar 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 840 lebih pelajar yang menghafal Quran. Dan tiap-tiap bulan saya hantar dana pada mereka lebih kurang sebanyak 30,000, 40,000 sebulan bagi membiayai mereka. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu ni. Madu ni tuan-tuan ambil madu ni, pecah dengan air suam, buat minum, buat amalan, letak dalam peti ais, dia sejuk dulu air tersebut. Rasulullah kata, siapa nak rasa air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Kita akan rasa nikmat yang tak terkata. Allah kurniakan kepada kita. Dan kalau tuan-tuan tak boleh yang lain tu, tuan-tuan pakai ambil pamphlet lah. Pamphlet sekolah saya ni ada nombor akaun sekolah saya. Tuan-tuan pergi mana-mana bank, berdiri depan mission bank tu, sembahyang sunat istiqarah bersama. Nak infak ke tak infak, nak derma tak derma. Mudah-mudahan pahala ni berpanjangan pada kita semua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma alayka man zalamana, Allahumma alayka man zalamana, Allahumma alayka man zalamana. Allahumma ansurna wansur dinana wansur ikhwanana al-muslimin fil mujahidin fi sabilik ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin, Allahumma ansur kalimataka ila yaumiddin. Allahumma in ibadika wa imanika fi Palestin wa fi Gaza wa fi Syria wa fi Yaman wa fi Arakan wa fi kulli makan qutilu wa shuridu wa turidu wa ukhriju min diyarihim wa dinihim. Allahumma ahlikil kafara wal munafiqin alladhina yukadzibuna awliya'a wa yasudduna an-nasa an sabilik. Allahumma ahsin adada, Allahumma qtulhum badada, Allahumma la tubqi minhum ahada. Allah ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.